Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadarallah wa ma taufiqi illa billah wa ma tawakkuli wal i'timadi wal i'tisami illa 'ala Allah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi ala habibina al-mustafa wa ala rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma atina al-hikmah yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Baik muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan pada pagi yang masya-Allah, yang kita katakan segar. Pagi ini waktu yang penuh dengan keberkatan, keadaan hujan yang renyai-renyai daripada semalam, cuaca yang mendung dan suasana yang panas pun tak, sejuk pun tak. Jadi rasa cuaca yang baiklah kita katakan. Dan kita berada di dalam Raudhatun min Riyadul Jannah, salah satu taman daripada taman-taman syurga. Sebagaimana yang disebut kisah seorang sahabat, seorang tabi'in, dia datang daripada Syam. Dia main daripada Syam ni pergi ke Madinah. Tujuan pergi ke Madinah ni sebab nak tanya satu soalan kepada sahabat yang masih lagi hidup. Jadi dia orang ni duduk daripada Syam, dengar cerita kata kat Madinah ni ada sahabat yang masih hidup. Jadi dia berjalan kaki daripada Syam ni dalam satu jarak tempoh masa dan juga jarak yang amat jauh, sebab nak tanya satu soalan saja. Hari ni kita tak payah jalan jauh mana pun. Saya tak tahulah yang paling jauh daripada mana. Ada lo gajah kat sini? Ada? Tak ada? Jasin ada? Paling jauh ni yang pakai baju biru ni. Okey, abang kita pakai kopiah biru ni, dia paling jauh, dia Bukit Beruang. Okey, baik. Okey, baik. Okey, so sahabat ni dia main daripada Syam sebab nak tanya satu soalan. Sampai di Madinah, jumpa dengan sahabat Abdullah ibn Mas'ud kalau tak salah saya. Jadi bila bertemu dengan sahabat ni, dia pun ditanya oleh Abdullah ibn Mas'ud, jauhnya datang daripada Syam. Dia kata, ya, aku datang ni nak tanya satu soalan tentang al-mashu 'alal khuffain, menyapu di atas khuf. Musim sejuk, orang Arab kebiasaannya dia akan pakai khuf, stoking kulit. Kerana cuaca teramat sejuk, jadi sejuk kaki. Bila ambil wuduk ni tak payah tanggal, just sapu je kat atas khuf tu, sarung kaki dia tu tadi. Jadi dia ada kemusykilan tentang soalan tu. Jadi dia nak tanya tentang hukum menyapu, macam mana cara nak sapu. Datang daripada jarak yang jauh ni. Bila sahabat ni dia dengar cerita kawan ni datang daripada tempat yang jauh, sebelum dia jawab soalan tu, dia beritahu dulu, dia bagi satu motivasi pada sahabat yang datang jauh ni. Bila dia kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, engkau ni, aku teringat mengingatkan aku tentang satu sabdaan Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang menempuh satu jalan. Tempuh satu jalan ni maksudnya dia sanggup bersusah payah untuk jalan tu. Maksudnya dia sendiri yang bersusah payah untuk jalan tu. Sama ada susah payah dari segi keuangan, ataupun susah payah dari segi penat lelah dia, ataupun susah payah dari segi kesukaran yang dia terpaksa alami. Berapa traffic light ni nak tempuh kalau nak sampai ke rumah ngaji ni. Baik. So setiap kesukaran tu tadi ni dijawab oleh sahabat ni. Dia kata, siapa yang tempuh satu jalan untuk mendapat ilmu,
kerana dia nak tahu tentang satu-satu perkara. Asal daripada tak tahu, jadi dia nak ambil tahu. Dia nak mengetahui tentang hukum ataupun permasalahan agama. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mempermudahkan jalan bagi mereka ke syurga. Baik, ini satu motivasi yang besar bagi kita, terutama pada talibul ilm. Orang yang menuntut ilmu ni, saya tak tahulah apa yang tuan-tuan nak. Kalau tuan-tuan setakat nak tengok muka saya ni, Ismail handsome lagi daripada saya. Okey, baik. Kalau setakat nak tengok muka lah. Baik. Kalau sekadar kita katakan datang pagi ni, ingat ustaz nak sarapan kat sebelah, tengok dia orang kata ada kelas, saya pun datang. Rasanya tak kot. Tapi kalau memang datang semata-mata kerana ilmu ni dia akan jadikan kita mudahkan jalan ke syurga. Sebab tu tak tahulah, sebab tu saya setiap kali saya tengok ada orang yang menuntut ilmu ni, saya ambil apa yang dibuat oleh Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ni, dia ni seorang alim di kalangan sahabat dan dia amat menghormati para penuntut ilmu. Kita selalu duk kata kena hormat dekat guru. Tapi kalau saya cerita yang ni terbalik pula. Guru hormat pada orang yang menuntut ilmu. Abdullah ibnu Abbas ni bangun berdiri. Tuan-tuan bila datang kan, kalau saya datang tuan-tuan tak payah berdiri pun tak apa. Tapi Ibnu Abbas ni dia berdiri kepada anak murid dia dan dia berkata, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum li talibil ilm. Selamat datang, dialu-alukan kepada seluruh para penuntut ilmu akhirat. Dia bangun berdiri menghormati kepada mereka waktu tersebut. Sebagai apa? Tanda penghormatan pada ilmu dan pada kesungguhan yang mereka telah pamerkan. Baik. Maka bila orang ni dia datang untuk ilmu, dia nak apa sebenarnya? Sebab tu tuan-tuan, jangan kita jadikan benda hak kita buat hari ni satu benda yang murah nilai dia. Jadi kita nak rasa appreciate pada keadaan kita, nikmat yang Allah dah bagi ni, nikmat duduk dalam majlis ilmu ni. Sebab benda ni lah benda yang menjadikan kita sampai ke akhirat. Sebenarnya kita ni disebut sebagai salik. Salik. Apa dia salik ni? Salik ni orang yang sedang berjalan. Kemana kita sebenarnya? Kemana kita sedang berjalan bertemu Allah. Cuma tempoh dan masanya kita tak tahu, kita belum sampai dan kita sedang berjalan. Sekarang ni berjalan pergi ke mana ni? Pergi ke akhirat. Masalahnya jalan ni ada dua sahaja. Satu jalan yang terus sampai ke akhirat, satu lagi jalan yang menjadikan kita pergi ke, satu jalan yang boleh pergi ke neraka, satu jalan pergi ke syurga. Dan disebut dalam hadis orang yang menuntut ilmu ni dipermudahkan jalan pergi ke syurga. Dan inilah yang kita nak. Sebab tu bila kita buat sesuatu benda, kita pandang mahalnya benda tersebut tu bukan sebab benda tu, tapi sebab dia akan menyampaikan kita pada satu tempat yang lebih mahal. Tak ada benda yang lebih mahal nak bandingkan dengan syurga. Baik, jadi bila ilmu ni dikaitkan dengan syurga ni, dia melibatkan kita katakan kita akan rasa bersungguh sebab nak dapatkan syurga ni. Baik, tapi masalahnya kita tak tahu syurga tu macam mana keadaan, bagaimana tempatnya, apa yang kita dapat ni sebab tak nampak. Allah kata dalam Al-Quran cerita orang yang bangun di tengah malam. Bukan senang nak boleh bangun tengah malam nak buat ibadat ni, tapi ada orang bangun. Pagi tadi kita baca tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada orang yang dia sanggup tinggalkan belakang dia dari tempat sandar, sanggup tinggal belakang dia daripada tempat baring dia, tilam yang empuk dia ni, bangun untuk beribadat kepada Allah sebab takut. Baik, tak takutkah kita ni umur 60 tahun ni, aku ni banyak benda lagi aku tak tahu tentang akhirat ni, tak tahu jalan akhirat ni. Tak takutkah kita? Sebab takut menjadikan kita datang. Saya tak suka guna takut, tapi saya guna istilah sedar diri. Dan saya yakin yang datang hari ni kalau tak sedar diri tak datang ni, hak datang ni sedar diri belaka. Betul tak? Tak sedar diri tak datang kita. Baik kita lepak kedai sebelah tu kena nasi lemak. Nasi lemak apa? Nasi lemak janda. Ha? Bukan. Apa dia orang panggil tu saya dah lupa dah. Okey, baik lepak kat situ daripada datang kat sini. Baik, tapi sebab takut. Okey, takut. Takut tu menyebabkan kita datang ataupun sedar diri. Wattama'an, dan yang kedua ni sebab tamak. Tamak pada dunia ni rugi, tapi tamak pada akhirat untung. Akhirat, tamaklah pada akhirat ni tak ada masalah, bahkan tamak ini tamak yang terpuji. Dan Allah kata fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun.
Setiap orang ni dia tak tahu apa yang Allah sediakan untuk dia. Tahu tak? Tak tahu. Nampak tak? Tak nampak. Tapi Allah kata jazaan, kami balas. Hang tak nampak, tak apalah hang tak nampak, tapi kami mesti balas. Bima kanu ya'malun, di atas apa yang kalian kerjakan. Soalnya kerja ke tak kerja, maksudnya buat ke tak buat. Engkau buat, kami balas. Allah jamin Allah balas. Ni bukan janji wakil rakyat ni. Janji wakil rakyat belum tentu dia bagi. Tapi ni yang janji ni Allah yang janji. Allah kata jazaan bima kanu ya'malun, kami pasti bagi apa yang kamu kerjakan. Ini yang kita dapat. So macam mana? Okey, apa yang Allah nak bagi, Ustaz? Bagilah sikit hint ataupun clue ataupun sesuatu benda hak kita boleh nampak seronoknya syurga ni. Pasal ilmu dikaitkan dengan syurga. Baik, saya cerita benda hak paling simple. Ada benda yang orang tak pandang sangat. Biasanya orang tengok rumah besar, pintu cantik, ada aksesori dalam rumah, yang tu yang orang pandang. Tapi alas kaki ni, nama pun alas kaki, orang tak pandang sangat. Alas kaki tak depan pintu, tepi toilet, benda duduk bawah kaki kita, kita bukan nak pandang mana sangat. So dalam banyak-banyak benda nikmat syurga hak banyak ni, makanan, minuman, keseronokan dia ni, ada benda yang mungkin orang tak berapa pandang, iaitu alas kaki. Baik, sekarang kita cerita tentang alas kaki syurga ni macam mana. Alas kaki syurga ni nak comparekan dengan dunia ni, maka disebut bagaimana alas kaki syurga itu kalau nak compare dengan dunia ni, maka tak dapat nak compare. Dunia dengan segala isi dunia pun tak dapat nak disamai dengan alas kaki ahli syurga. Baru alas kaki, tak cerita lagi tempat duduk, tak cerita lagi tempat baring, tak cerita lagi minuman, makanan. Baru alas kaki pun dah tak boleh nak compare dah. Dan itulah syurga sebenarnya. So apa yang kita nak kaitkan, orang yang menuntut ilmu sebenarnya dia sedang mencari tempat. Mencari tempat dia kat mana? Dekat syurga. Sebab tu disebut majlis ilmu ini adalah rawdatun min riyadhil jannah. Salah satu taman daripada taman-taman syurga. Sebab tu kadang kalau kita terbuai sebab seronok lah kali gedebuk, mengantuk, sebab sedap duduk dalam majlis ilmu. Kan taman kan jadi sedap, nyaman. Bila nyaman tu yang jadi mengantuk tu. Okey, baik. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Dia tambah lagi. Dia bagi lagi motivasi kat sahabat. Sebelum dia jawab soalan, dia bagi tambah lagi. Dia kata fa innal malaikata. Hampa tahu ke tak? Hampa ni yang duduk kat dalam majlis ilmu ni nak ceritakan apa yang ada dalam majlis ilmu selain daripada kita. Selain kita yang duduk berbaris-baris macam para malaikat ni, saffa. Malaikat ni bila dia datang, dia duduk berbaris-baris. Dia duduk macam orang duduk dalam saf. Malaikat, okey, kalau ditanya macam mana kedudukan malaikat, malaikat dia akan berada bila di satu tempat ni seumpama orang berada di dalam saf, berbaris-baris, rapat-rapat. Baik. So orang yang duduk dalam majlis ilmu ni bukan kita saja duduk dalam ni. Fa innal malaikata, para malaikat juga bersama dengan orang yang menuntut ilmu, la tadau ajnihatiha, meletakkan sayap, li talibin ilmin, kepada orang yang menuntut ilmu, ridwan fi ma yasna, kerana kasih pada perbuatan mereka. Seronok tengok mereka. Kalau orang lain tengok kita seronok, biasa. Tapi kalau malaikat seronok, apa kesan daripada malaikat seronok? Kalau malaikat seronok, Allah juga akan seronok. Malaikat doa ni doa malaikat, makhluk yang tak ada dosa. Kalau makhluk yang ada dosa dia angkat tangan berdoa pada Allah pun Allah boleh makbulkan. Ini kan pula makhluk yang tak ada dosa. Malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni tak ada buat dosa. Dan dia, malaikat ni dia perintahkan, dia buat apa yang Allah perintahkan. Makhluk yang paling taat. Malaikat doakan dekat kita ni. So malaikat ni dia berjalan kiri, kanan, atas, bawah, macam-macam jenis para malaikat ni kerja dia. Dalam surah An-Nazi'at menceritakan tugas malaikat. Dalam surah As-Saffat menceritakan tentang para malaikat yang silih berganti turun, dia berjalan kiri ke kanan. Tapi ketika malaikat ni tengah berjalan ni, tiba-tiba dia tengok ada satu majlis ilmu, la tadau ajnihatiha. Dia yang pandangan pertama mengatakan dia break. Malaikat ni break, dia berhenti. Sebab apa? Sebab ada majlis ilmu. Kat mana tempat ada majlis ilmu, malaikat akan berhenti pada majlis tersebut. Maksud dia letakkan sayap. Maksud yang kedua dia letakkan sayap ni maksudnya apa? Ketika kita sedang menuntut ilmu ni, kita berada di bawah sayap malaikat. Malaikat angkat tangan, angkat kepak dia tu diletakkan begitu, maka kita berada di bawah sayap malaikat tu tadi. Pengertian yang kedua, la tadau ajnihatiha ni, kita berduduk dalam majlis ilmu, malaikat letakkan sayap dia di bawah kita.
di bawah kita sebagaimana satu riwayat yang dikaitkan dengan Imam An-Nawawi menceritakan seorang lelaki yang celupa mulut dia. Bila diajak dia datang ke majlis ilmu ni, disebut pada dia, dibacakan hadis ni, iaitu malaikat ni meletakkan sayap kepada para penuntut ilmu. Dia kata tak apalah, kau orang pergilah. Dia kata aku badan besar, kan aku pergi patah pula sayap malaikat. Dia celupa mulut dia main-main. Bila dia cakap saja macam tu, dia ceritakan, tiba-tiba dia jatuh tergolek, automatik gedebak dia jatuh sebab mulut celupa pada waktu tersebut. So malaikat letak tangan, kita duduk ke atas tangan malaikat. Dan pandangan yang keempat, iaitu maksud malaikat meletakkan sayapnya, iaitu dia mendoakan kepada orang yang berada kat dalam majlis ilmu. Apa doa daripada malaikat? Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah mereka yang duduk kat dalam majlis ilmu ini dan rahmatilah mereka sampai mereka keluar daripada majlis. So jangan balik, duduklah sini sampai malam sebab kita nak dapat doa daripada malaikat tu tadi. Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah, sebagai motivasi kita pada pagi ni, jom kita sambung balik apa cerita kita ni. Hari ini kita sampai muka surat yang ke-11 daripada kitab Ringkasan Riyadhus Salihin, hadis daripada Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Baik, ingat bila jumpa saja nama sahabat, maka siapa pernah ikut kuliah Datuk Abdul Rahim Abdul Khalid. Datuk Abdul Rahim ni saya puji dia, bila setiap kali dia cerita, bila dia sebut tentang apa-apa hadis, nama perawi itu dia takkan tinggalkan. Walaupun semalam dah cerita, hari ini dia cerita lagi. Orang tanya pada dia pasal apa, dia selalu cerita, dah cerita dah pun, kenapa diulang? Dia kata supaya setiap orang akan ingat. So kita akan cerita ni, lepas ni kita cerita lagi, ataupun kita tanya, mau ingat sungguh-sungguh nama para sahabat yang kita sebutkan. Sebab tu bila kita belajar hadis ni, kita bukan belajar hadis saja. Sebenarnya kita mempelajari antaranya sirah Nabi SAW. Yang kedua, kita akan jadi orang yang memperbanyakkan selawat. Sebab setiap kali kita sebut nama Nabi SAW ni, kita akan berselawat. Baik, yang ketiga, kita akan menyebut nama-nama para sahabat. Baik, apa fungsi dan apa tujuan ataupun apa kelebihan bila kita sebut nama-nama yang orang yang macam ni? Baik, bila kita sebut nama-nama orang yang baik ni, sebab apa? Sebab kita nak jadi macam dia orang. Baik, yang kedua, kita sebut nama orang baik ni, mudah-mudahan Allah akan bangkitkan kita bersama dengan mereka. Sebab bila kita kenal, kita jadi kasih. Bila kita kasih, maka hadis menyebut anta ma'a man ahbabta, engkau akan berada dengan orang yang engkau kasih. Alangkah indahnya bila kita kasih pada orang yang Allah kasih, maka Allah akan bangkitkan kita bersama dengan mereka. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, tidak ada benda yang aku paling seronok, nikmat hak paling besar, aku rasa nikmat sungguh, seronok sungguh-sungguh ni pada dua benda. Yang pertama, disebabkan Islamnya aku. Aku lahir-lahir, aku ni dah Islam dah. Dan nikmat yang kedua yang aku rasa untung sangat-sangat ni adalah bila Nabi SAW menyebut kepada kami, anta ma'a man ahbabta, engkau akan dibangkitkan bersama dengan orang yang engkau kasih. Sebab tu kena banyak kasih pada orang-orang yang soleh ni, supaya kita dapat bersama dengan mereka di hari akhirat. Sebagaimana kata Al-Imam Syafi'i, uhibbu as-salihin walastu minhum. Aku ni kasih pada orang yang soleh walaupun aku ni bukan orang yang soleh. Rendah diri Imam Syafi'i. Uhibbu as-salihin walastu minhum. Aku ni kasih pada orang yang soleh walaupun aku bukan orang yang soleh. Asa an anala syafa'ata minhum, mudah-mudahan aku dapat syafaat mereka di hari akhirat kelak. Baik, so sebab tu kita nak cerita, bila kita jumpa nama orang soleh, kita nak cerita. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka nanti. So siapa dia? Nama seorang yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. So ingat betul-betul, seorang sahabat ni nama dia Abdullah. Abdullah bin Mas'ud. Okey, Abdullah bin Mas'ud. Okey, nama dia Abdullah bin Mas'ud. Sebenarnya ada ramai Abdullah di zaman Nabi SAW. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq bernama Abdullah. Kita tak tahu dia panggil nama dia Abu Bakar. Bahkan Abdullah juga ada di kalangan puak munafik yang nama Abdullah pun ada. So ni Abdullah, salah seorang Abdullah yang hebat. Okey, Abdullah ibnu Mas'ud. Baik, Abdullah ibnu Mas'ud ni yang pertama sekali saya ceritakan ciri-ciri fizikal dia. Ibnu Mas'ud ni seorang yang badan kurus keding. Tuan-tuan tengok Ustaz Najib, ya Allah kesian Ustaz makan nasi sehari berapa kali, Ustaz tengok kurus keding lah Ustaz.
Okey, baik. So kalau tuan-tuan tengok saya dah kurus, Ibnu Mas'ud ni lagi kurus daripada saya. Kurus keding, kurus yang sungguh-sungguh kurus. Dah lah kurus hitam pula. Okey, kurus dan hitam. Betis dia ni kecil saja, betis kecil. Dah badan kurus, betis kecil lah. Dia pernah ditertawakan oleh para sahabat yang lain sebab betisnya teramat kecil. Satu hari ni Ibnu Mas'ud ni, kawan-kawan dia minta dia tolong panjat naik pokok kurma. Dan memang tu kerja dia. Dia orang susah, orang miskin. Panjat naik pokok kurma ni nak ambil buah kurma. Ketika dia sedang panjat pokok kurma, kain dia tersingkap, terselak kain dia. Bila terselak kain dia ni, nampaklah betis dia ni tadi. Jadi bila sahabat-sahabat ni tengok betis Ibnu Mas'ud hak kecil ni, apa mereka buat? Dia orang pekat ketawakan betis dia. Ya Allah, kecilnya betis engkau. Biasalah tu macam kita lah. Lain macam kau punya badan macam tong drum sekarang ni. Jenis mulut tak ada insurans ni. Okey, baik. Macam-macam kita kutuk kawan. Jadi dia orang tengok betis dia kecil, dia orang pekat ketawa. Bila Nabi SAW mendengar mereka ni ketawa kepada Ibnu Mas'ud sebab betis dia kecil, kata Nabi SAW, jangan kalian mentertawakan betis Abdullah Ibnu Mas'ud yang kecil itu, kerana betisnya yang kecil itu kalau ditimbang di hadapan Allah, betisnya lebih berat berbanding bukit Uhud. Maksudnya satu kaki dia ni kalau pergi timbang ke akhirat kelak, kaki dia ni amat bernilai. Kaki dia saja, baru kaki, belum tangan lagi, belum yang lain-lain. Kaki dia pun dah cukup hebat dan mahalnya kaki dari sisi Allah ni. Kaki Ibnu Mas'ud ni, tu yang kata hebat sahabat ni. Baik, kata Ibnu Mas'ud, dia kata pernah satu ketika saat aku berada di dalam masjid, Nabi SAW masuk, kemudian Nabi ni duduk dekat aku, dia angkat kaki dia, letak kat atas kaki aku. Tak ada saat yang paling indah bagi para sahabat ni bila kulit mereka dapat bersentuhan dengan kulit Nabi SAW. Seronoklah dia. Tapi dia kata tiba-tiba turun wahyu. Turun wahyu ketika waktu tersebut, apa berlaku? Maka dia kata beratnya aku menanggung bebanan wahyu, dan betapa beratnya Nabi SAW tanggung bebanan wahyu tu, sebab kaki aku yang duduk kat atas kaki Nabi ni, aku rasa tulang betis aku hampir pecah kerana beratnya tanggung wahyu yang diturunkan ke atas Nabi SAW ketika waktu tersebut. Tu Abdullah Ibnu Mas'ud. Baik. Yang kedua, yang ketiga ke apa lagi tentang Ibnu Mas'ud ni? Abdullah Ibnu Mas'ud ni, kalau orang tanya kita lah, kalau ada orang tanya kita, baik, siapa yang pernah kena pukul dulu? Siapa pernah kena pukul disebabkan Quran dulu? Belajar Quran dulu pernah kena pukul? Pernah kan? Mesti pernah punya. Saya sampai atas kepala ni ada tempat yang berdarah, berlubang kepala saya ni sebab bapak saya tikam dengan apa namanya tu, duri landak tu. Duri landak tu buat penunjuk Quran. So tiap-tiap malam saya kena baca Quran. Yang pertama saya kena baca dekat mak saya. Selepas selesai dengan mak saya, muka surat yang sama juga. Tapisan yang kedua saya kena baca pula dekat bapak saya. So tiap-tiap lepas maghrib bapak saya akan baca Quran dekat ruang tamu. So lepas baca dekat mak saya ni, saya akan bawa Quran tu pergi pula dekat bapak saya. Pergi kat bapak saya tu, saya akan baca, kemudian dia akan perbetulkan sebutan dan sebagainya. Dia perbetulkan sebutan saya, salah lagi. Perbetulkan, salah lagi. Jadi berkali-kali, bila disuruh berkali-kali masih lagi salah, jadi dia geram. Apa dia buat? Dia pegang macam ni lah, dia pegang duri tu macam tu. Dia nak hentak, dia tak sangka, tak perasan kata yang ada terkeluar kat depan tu. Jadi dia hentak kat atas kepala saya. Kali kena betul-betul kat kepala, berdarah kepala. Berdarah kepala pun tak boleh berhenti lagi baca juga sambil darah duk menitik kat atas Quran. Orang dulu punya style. Hari ni dah kena, dah bapak macam tu. Tapi zaman tu, kalau hari ni orang tanya, saya kata tak ada bapak saya yang paling terbaik melainkan bapak kita ni, sebab dialah kita kenal Al-Quran. Itu baik, kita mungkin kata kita pernah kena pukul, tapi orang pertama yang dipukul sebab Al-Quran, ada dua orang. Kalau tuan-tuan nak buat teka-teki lah balik cerita kat anak, siapa orang pertama yang darah pertama yang mengalir dalam Islam? Siapa dia? Darah pertama yang mengalir dalam Islam, siapa dia? Darah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika dia tengah solat, datang seorang Arab ni, Arab jahiliah, Arab Quraisy ni, pegang tulang unta ni, pukul belakang dia waktu dia tengah rukuk. Berdarah kepala dia. Orang pertama, darah pertama mengalir dalam Islam, darah Sa'ad bin Abi Waqqas dipukul ketika solat. Dan orang yang pertama dipukul di dalam Islam disebabkan Al-Quran adalah Abdullah Ibnu Mas'ud. Nabi SAW baca Al-Quran, tak ada siapa berani datang pukul. Tapi Abdullah Ibnu Mas'ud dipukul sebab Al-Quran.
ketika masuk Islam Ja'far bin Abi Talib dengan Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab masuk Islam, Ja'far bin Abi Talib masuk Islam, sahabat semua rasa seronok dan rasa kuat pasal ketua Samsing dah masuk Islam. Seronok orang ni. Termasuk Ibnu Mas'ud, seronoknya Umar masuk Islam. Apa dia buat? Dia terus lari keluar daripada rumah Nabi SAW. Ke mana tempat dia pergi? Dia pergi ke Darun Nadwah. Darun Nadwah ni adalah parlimen Quraisy, tempat berkumpul puak-puak Quraisy ni. Sampai dekat situ dia pergi kat depan tu, terus dia baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Dia pergi baca surah Ar-Rahman di depan Darun Nadwah. Baca saja Al-Quran, keluar orang Arab semua ni sebab tengok seorang budak kurih main baca Quran. Dah lah kurih hitam, kerja gembala kambing. Dia ni kerja gembala kambing, kurih keding, kemudian miskin pula, hitam pula, pergi baca Al-Quran kat depan parlimen, kat Seri Negeri. Memang kena penampar dengan security lah cerita dia. Okey, baik. So, siapa yang pergi pukul dia ni? Iaitu Abu Jahal. Abu Jahal pukul dia tak cukup sekali, berkali-kali sampai lebam-lebam, sampai cedera dia. Nabi SAW larang Ibnu Mas'ud, cukup Ibnu Mas'ud, jangan pergi baca lagi, cukup aku seorang saja. Besok dia pergi baca lagi, kena pukul lagi, berkali-kali dia kena pukul disebabkan kerana Al-Quran. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan balasan yang setimpal, dan Allah ganti balik pukulan yang dia kena dengan Abu Jahal tu ketika perang Badar. Waktu perang Badar, ada dua orang budak muda telah pergi cantas kedua belah kaki Abu Jahal. Abu Jahal dah jatuh, hampir tinggal nyawa-nyawa ikan dah. Jadi dua orang budak ni ingat dia dah mati. Dia orang pergi cakap dekat Nabi SAW, dia kata Abu Jahal dah mati. Ibnu Mas'ud pergi tengok Abu Jahal dalam keadaan nyawa-nyawa ikan. Dia pergi dekat Abu Jahal, dia kata, Abu Jahal, sekarang siapa yang mulia, siapa yang hina? Engkau pernah menghina aku dulu di Mekah. Sekarang siapa yang hina, siapa yang mulia? Abu Jahal ni tak sedar-sedar diri lagi. Apa dia kata? Engkaulah yang hina, wahai budak hitam gembala kambing. Oh boy, nak mati pun masih lagi kurang ajar. Ibnu Mas'ud angkat kaki dia, letak kat atas leher Abu Jahal, dipegang dengan pedang, kemudian terus dipancung tengkuk Abu Jahal, putus tengkuk dia, putus kepala dia, dan matilah Abu Jahal di tangan Abdullah Ibnu Mas'ud. Ni yang cerita Abdullah Ibnu Mas'ud ni, seorang tokoh yang hebat. Ibnu Mas'ud juga di antara sahabat yang pakar tentang Al-Quran. Dia ni pakar Al-Quran ni, tok guru Al-Quran bagi para sahabat. Ibnu Mas'ud dia buka kelas pengajian di rumah dia. So dia ni buka kelas pengajian di rumah dia. Maka ramailah anak-anak para sahabat ni yang datang belajar, termasuk budak-budak kanak-kanak datang belajar dengan Ibnu Mas'ud. Satu hari ni mereka datang ramai-ramai nak belajar dengan Ibnu Mas'ud. Dulu cara macam mana dia orang belajar, dia orang pergi kat rumah tok guru, dia tak bagi salam. Dulu dia orang tak bagi salam pergi rumah tok guru. Apa dia orang buat? Sampai depan rumah tok guru, macam tuan-tuan sampai kat rumah ngaji ni, apa tuan-tuan buat? Tuan-tuan takkan masuk melainkan setelah pintu dibuka, bukan? Kalau orang buka pintu baru kita masuk. Kalau pintu tak buka, kita tak masuk. Maka dia orang budak-budak tunggu penuh dekat depan rumah dia ni. Datang Muawiyah bin Abi Sufyan nak datang bertemu dengan dia, Muawiyah pun terus masuk. Kemudian budak-budak ni pesan, dia kata, pakcik nanti bagi tahu dekat tok guru kami, kata kami anak murid semua dah ada kat depan pintu. Duduk sekejap, Ibnu Mas'ud pun keluar. Dia keluar kat depan pintu, dia kata kalau aku tak buka pintu, maknanya kelasnya tak ada. Kalau aku buka pintu, maknanya kelasnya ada. Kerana aku masih lagi mengingati apa yang dipesan oleh Nabi kami SAW. Nabi tak suka bila buat sesuatu benda kepada para sahabat ni, iaitu buat yang terlalu melampau-lampau sangat sampai belajar saja. Maka kadang-kala kita kena berhenti ataupun kita rehat. So maksudnya sekarang hari ni tak ada kelas, kita rehat. So dia ni ada kelas kat rumah dia, para sahabat pergi belajar dengan dia. Dia juga di antara orang yang amat menjaga waktu. Pernah sahabat lain pergi ke rumah dia waktu pagi selepas subuh. Selepas bagi salam, dia orang pun nak masuk tapi dia orang tak masuk. Dia dah izinkan sahabat masuk ni tapi dia orang tak masuk. Kenapa tak masuk, dia tanya ni. Dia orang kata kami takut mungkin ahli keluarga engkau sedang tidur. Marah Ibnu Mas'ud, dia kata adakah kalian anggap keluarga aku adalah orang yang lalai? Dia tidak membenarkan ahli keluarga dia tidur pada waktu pagi. Ni yang kata Abdullah Ibnu Mas'ud ni. Apa lagi tentang Abdullah Ibnu Mas'ud ni? Dia seorang pembaca Al-Quran yang baik. Seorang pembaca Al-Quran. Dah tok guru Al-Quran kan?
pembaca Al-Quran yang baik. Diceritakan, dia kata ja'ani Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada aku satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia kata, ya ibn Mas'ud, iqra' alayya al-Quran. Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan pada aku Al-Quran. Nabi minta Ibnu Mas'ud bacakan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkejut Ibnu Mas'ud. Seumpama seorang guru datang dekat anak murid, kemudian dia kata, kau baca, lama tak dengar kau baca Quran, kau baca sekali aku nak dengar. Terkejut anak murid ni. Dia kata, ya Rasulullah, aqra' alaikal Quran. Wahai Rasulullah, aku nak baca Quran dekat engkau. Wa fika unzil, sedangkan Al-Quran tu diturunkan Allah kepada engkau. Engkau patut baca dekat aku, ni aku pula nak kena baca dekat engkau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhibbu an asma'al Quran min ghairi. Aku teramat suka membaca Al-Quran ni, mendengar Al-Quran ni daripada orang lain yang membacakan kepada aku. Kau bacalah, aku nak dengar. Akhirnya dibacakan petikan daripada surah An-Nisa. Menangis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Abdullah ibnu Mas'ud itu tadi. So bukan calang-calang orang ni. Apa dia lagi tentang Abdullah ibnu Mas'ud ni? Ada orang jealous dekat dia. Pada kalangan para tabi'in. Dia di antara orang yang hidup panjang sampai zaman tabi'in, dia masih lagi hidup. Jadi dia orang datang jumpa dia. Ibnu Mas'ud ceritalah sikit pasal korang ni untunglah dapat hidup kat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Seronoknya mereka para sahabat yang dapat hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So datang tabi'in ni nak ambil pengalaman. Ceritalah sikit kat kita orang ni, seronoklah engkau, untunglah engkau. Kata dia, tak, janganlah rasa kami ni hebat sangat walaupun kami hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia kata tak pelik siapa pun, dia kata yang hidup pernah jumpa Nabi walaupun sekali, dia mesti beriman. So kalau kami beriman tak pelik, siapa pun jumpa Nabi dia mesti beriman punya. So kalau kami beriman, so janganlah pelik sangat. Sebab aura tu bukan sebab kami, bukan hebatnya kami, tapi yang hebatnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia kata yang peliknya adalah orang yang jumpa Nabi tak beriman, itu pelik. Okey, kami jumpa Nabi, kami beriman, tak pelik. Yang pelik orang yang jumpa Nabi tapi tak beriman, itu pelik. Dan yang paling lagi pelik, dia kata yang teramat pelik siapa? Iaitu orang yang tak pernah jumpa pun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia beriman. Siapa mereka? Kita lah. Maka dia pun baca petikan ayat daripada surah Al-Baqarah, allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka-mereka yang hebat adalah yang mampu beriman dengan ghaib. Tak dapat tengok dengan mata tapi mereka boleh beriman. Itu cerita Ibnu Mas'ud. Dia ni berkahwin dengan seorang perempuan. Perempuan ni nama Zainab As-Saqafi. Dia berkahwin dengan seorang perempuan. Perempuan ni nama Zainab As-Saqafi. Zainab As-Saqafi ni business woman, perempuan kaya. Dia miskin, dia kahwin dengan perempuan kaya. Perempuan tu yang minang dia, maksudnya perempuan tu yang nakkan kepada dia, akhirnya kahwin. Dapat. Sebab tu orang yang soleh ni untung. Dapat isteri dia pinang dia. Kahwin lah. Bila kahwin, satu hari ni isteri dia balik ke rumah, bagi tahu kata kita punya bisnes, dia kata untung. So aku nak keluarkan zakat. So aku nak berikan pada asnaf-asnaf. Kata Abdullah ibnu Mas'ud mencelah, dia kata sebenarnya suami engkau ini adalah salah seorang asnaf zakat. Suami aku ni, dia kata asnaf zakat juga. Maknanya kalau nak bagi, isteri dia kata boleh ke, dia kata abang bagi kat abang ni. Waktu tu Ibnu Mas'ud jadi confused. Dia kata aku tak pasti, apa kata kita tanya Nabi SAW. Isteri dia suruh dia pergi tanya, tapi dia rasa aku malu nak pergi tanya Nabi. Dia minta isteri dia tanya, isteri dia pun malu juga. Isteri dia sampaikan kepada Bilal, minta Bilal tolong tanyakan. Bilal masuk tanya. Bila Bilal bertanya, ya Rasulullah, boleh tak seorang isteri bayar zakat pada suami dia? Siapa yang tanya soalan ni, wahai Bilal? Ni bukan soalan daripada engkau. Dia kata bukan. Siapa dia? Zainab. Zainab mana? Isteri aku pun nama Zainab juga. Dia kata isteri Abdullah bin Mas'ud, Zainab As-Saqafi. Panggil dia masuk. Zainab masuk. Kata Nabi SAW, walaki ajran, engkau dapat 2 pahala. Satu pahala menjaga hubungan, pahala yang kedua iaitu pahala sedekah. Okey, maknanya boleh. So point dia nak ceritakan Ibnu Mas'ud bagaimana keadaan diri dia pada waktu tersebut. Baik, itulah dia pengarang ataupun perawi bagi hadis ini, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Baik. Minggu depan kita tanya balik. Hampa tak ingat, hampa siap. Okey. Jom kita tengok. Baik, hadisnya, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni duduk saja ni semua benda dia cerita dekat sahabat.
dia cerita tentang dunia mereka, dia cerita tentang akhirat, dia cerita tentang agama. Inilah tugas kita sebagai pendakwah. Sebab tu kita ni, kita ada anak-anak, kita ada cucu, kita ada kawan, tak apa, duduk kedai kopi pun tak apa. Tapi make sure benda perbualan kita ni, kita menceritakan benda yang ada manfaat dunia dan akhirat. Nabi SAW bila sebut perkataan haddatsana, tuan-tuan tengok muka surat 11 tu, kalimah haddatsana tu. Haddatsana ni telah diceritakan kepada kami. Nabi SAW ni ceritakan. Cerita ni macam mana? Seorang bercakap, yang lain pakat dengar belakang. So Nabi SAW bercakap, maka yang lain pakat dengar. Ya, terjemahan dia bersabda, tapi asal perkataan haddatsana tu ceritalah. Muka surat 11, tengok hak bawah sekali tu, hak perkataan Arab yang pertama tu haddatsana. So haddatsana telah diceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, wa huwa shadiqul masduq. Apa makna wa huwa shadiqul masduq ni? Iaitu dia ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah orang yang benar pada pertuturan. Tak ada perkataan yang keluar daripada mulut dia ni melainkan benar belaka. Kalau manusia pada hari ini, mungkin ada tokoh tambah lain yang kita cerita, lain yang dia sampaikan, tapi tidak. Nabi SAW as-sadiqul masduq, orang yang amat benar pada percakapan. Benar sungguh-sungguh ni pada percakapan, tidak pernah menipu, sekalipun seumur hidup tidak pernah menipu. Sehingga digelar kepada salah satu sifat yang ada pada seorang Nabi adalah siddiq, as-sidqu. As-sidqu ni apa? Benar dan jujur. Itulah dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak lagi seorang sahabat yang lain? Seorang sahabat benar ini, kalau ikut susunan ahli syurga, susunan ahli syurga ni ada 4 tingkatan ahli syurga. Ada 4 tingkat, 4 susunan. Okey, susunan pertama ahli syurga Al-Anbiya. Okey, susunan kedua ahli syurga. Ingat, ada 4 susunan. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Nanti Ismail bagi hadiah. Okey. Siapa tahu? Ada 4 susunan ahli syurga ni, 4 turutan. Selepas para nabi? Salah. Kalah juga. Macam mana nak masuk syurga ni? Tak tahu tingkat syurga ni. Okey. Ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin. Hafal tapi tak tahu terjemahan. Okey, macam burung kakak tua juga. Burung kakak tua dia ajar assalamualaikum, 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 tapi dia tak tahu apa dia sebut. Okey. Baik, so lepas al-anbiya as-siddiqin. 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 Okey, lepas as-siddiqin barulah asy-syuhada tadi. Okey, asy-syuhada. Asy-syuhada. Okey, kemudian as-salihin. Okey, last sekali baru orang soleh. Orang soleh ni orang baik, orang yang beramal. Kita ni mungkin soleh, mungkin tak. So kita baru kat sini. Sini belum, sini susah. Yang ni lagi lah tak kan. So sekarang ni siddiq, orang yang benar, orang yang jujur ni berada pada tingkatan kedua selepas para nabi. Selepas para nabi, itulah siddiqin. Baik, so 4 turutan ini. Baik, siapa yang kalau tak sama macam Nabi SAW pun yang ikut sebiji macam cara Nabi ni? Contohnya Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan, bukan? Ada lagi sahabat yang lain, kalau siapa pernah dengar. Sebab tu seronok saya suka cerita pasal sahabat, dan saya suka membaca kisah pasal sahabat ni, sebab dia memotivasikan kita. Sebab tu mungkin orang kata Ustaz Najib mengajar panjang bukan main, satu hadis nak boleh habis bulan pun susah. Sebenarnya kita biar inilah kita sedang berlayar, menikmati. Kalau pergi naik pelayaran, naik river cruise pun kan, kalau laju sangat pun tak seronok, itu speedboat. Kita tak sempat nak menikmati. So kita jalan perlahan-lahan, menikmati keindahan apa yang ada. Ni seumpama kita sedang berjalan di dalam taman. So saya tour guide. Tour guide ni saya nak cerita biar bagi detail, nampak sampai jenang pintu pun kalau boleh saya nak cerita. Okey, tour guide nak cerita ni jenang pintu ni daripada apa ni? Ni daripada aluminium. Berapa beli, kat mana beli, kita cerita. Okey, so tu lah jadi lama tu. Baik, so ada seorang sahabat. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Okey. Salah seorangnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni salah seorang sahabat yang dijamin masuk syurga. Kalau dah jamin masuk syurga ni orang hebat lah.
Tapi dia ni dijamin masuk syurga ni 2 kali, bukan sekali, 2 kali dia dijamin masuk syurga. Kalau dijamin sekali ni tak pelik, tapi kalau dah sampai 2 kali dia ni dijamin masuk syurga, oh ini orang yang hebat ni. Yang pertama ni, satu hari ni Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia masuk waktu petang, waktu asar ni, Nabi SAW sedang menunggu masuk waktu. Nabi sembang dengan para sahabat. Nabi kata, ya tali'ul an rajulun min ahli jannah. Saat lagi hampa tunggu saat lagi ada seorang ahli syurga ni akan masuk melalui pintu ni. Semua sahabat semua berkadut tengok ni, siapa nak masuk ni, suspend ni. Tiba-tiba datang masuk seorang lelaki yang janggutnya basah dengan air wuduk. Janggutnya air wuduk 2 minit lagi, tap. Dia pegang kasut dengan tangan kiri. Pegang kasut sandal dia dengan tangan kiri, dia masuk kat dalam masjid. Semua orang perhati tengok-tengok Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan orang pun tak sangka, mungkin ada lagi orang yang lain. Tengok Sa'ad bin Abi Waqqas masuk, orang tak kata apa lagi. Sedangkan waktu tu pun ada lagi, lepas tu ada orang lain masuk. Jadi tak apa, orang tak indah sangat tengok Sa'ad bin Abi Waqqas masuk. Okey. Besok waktu yang sama Nabi kata lagi, ya tali'ul an rajulun min ahli jannah. Saat lagi akan masuk seorang ahli syurga daripada pintu ni. Tiba-tiba terus masuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia juga. Besok hari yang ketiga masih lagi Nabi sebut benda yang sama, Sa'ad bin Abi Waqqas juga masuk. Ni mukjizat yang ada pada Nabi SAW. Dia tahu siapa yang nak masuk ke pintu ni. Kebetulan 3 kali Sa'ad masuk. Baik, bila 3 kali Sa'ad masuk, semua orang ketengok dia. Jadi orang pun tak pelik sebab tengok dia memang orang yang baik pun. Tapi anak muda dia tak sama dengan orang tua. Orang tua ni dia dengar orang baik, tahu kalau memang baik, nampak dia baik. Tapi budak muda baik. Pasal apa baik? Sebab tu orang muda ni, kalau dia idola, dia ada seseorang, dia minat dekat seorang, dia minat sungguh-sungguh, dia menjerit kalau dia minat. Tengok anak-anak dara kita, tengok penyanyi Korea, ya Allah, dia menjerit, keluar anak tekak, seronok. Okey, baik. So anak muda ni bila dia minat ni, dia akan ikut. Seorang anak muda ni, hadis ni riwayat datang daripada Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal cerita kisah seorang anak muda bernama Abdullah juga. Abdullah bin Amr bin As, juga seorang sahabat yang alim. Abdullah bin Amr bin As ni anak muda yang excited pada kebaikan, seronok. Bila dia dengar kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni ahli syurga, macam mana dia boleh jadi ahli syurga? Kalau dia boleh jadi ahli syurga, apa aku tak boleh jadi ahli syurga? Nampak tu yang kata, dia tengok sahabat, dia geram nak jadi macam sahabat juga. Besoknya dia pergi jumpa Sa'ad bin Abi Waqqas. Assalamualaikum Pak Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni ayat saya lah ni, nak ringkas cerita, nak bagi faham. Dia kata, Pak Cik macam ni lah, saya ni sebenarnya ada masalah keluarga sikit. Boleh tak nak tumpang bermalam dekat rumah Pak Cik, barang semalam 2, kalau boleh tu 3 malam lah, nak tumpang bermalam. Kata Sa'ad, tak apa, sila wahai anak muda, dipersilakan untuk tumpang bermalam di rumah aku. 3 malam Abdullah bin Amr bin As pergi tidur rumah Sa'ad bin Abi Waqqas. 3 malam tidur. Apa tujuan dia sebenarnya? Dia bukan saja nak tidur. Nampak kita ni kalau ada perasaan macam ni dalam bab ilmu ni, kita akan jadi yang alim sungguh. Maksudnya bila kita tahu satu-satu, kita tengok orang tu alim, kita nak berdamping dengan dia, kita nak bercakap dengan dia, kita nak tanya soalan dekat dia, kita nak share ataupun kita nak dia share dengan kita kebaikan dia, dan apa yang dia buat kita nak ikut dia, sebab dia akan bawa kita ke jalan yang betul pasal dia alim. Maka begitulah Abdullah bin Amr bin As ni, tujuan dia tidur pasal dia nak intip dan nak intai apa amalan Sa'ad bin Abi Waqqas sampai Nabi kata dia ni ahli syurga. Ada amalan istimewa kah? Kalau kita tanya, Ustaz, badan sihat, cerita sikit, makan apa? Makan apa? Aku hentam semua benda orang makan, kita makan. Tapi dah Allah nak bagi sihat. Baik, nampak handsome, ada pakai krim apa-apa kau. Tu kena tanya Ismail. Okey, baik, contohnya. Okey, contoh kita katakan. So, begitulah point dia. Datang, jumpa, nak tanya. Malam pertama dia tidur, Sa'ad ni tak ada amalan spesial pun. Tengah malam, ketika dia nak alihkan badan dia, dia hanya menyebut Alhamdulillah. Kadang-kadang dia sebut Allahu Akbar, kadang-kadang Astaghfirullah. Maknanya dia berzikir, dia terjaga, dia akan berzikir sebelum dia pindahkan tempat dia. Sampai penghujung malam, dia pun bangun untuk bangun malam. Sebagaimana sahabat yang lain pergi ke masjid. Dah sampai 3 malam, tengok benda yang sama, dia tak puas hati, dia pun bertanya pada hari yang ketiga, Sa'ad, aku nak tanya engkau ni, apa amalan engkau sebenarnya? Kata Sa'ad, tak ada apa, macam kau tengok, kau dah 3 malam dah duduk dengan aku, apa yang kau tengok itulah aku. Dia kata, tak. Ada lagi tak? Tak ada, itu saja. Bila sampai 3 kali tanya, Sa'ad bin Abi Waqqas kata tak ada. Akhirnya dia pun kata, aku mendengar Nabi SAW mengatakan yang engkau adalah ahli syurga. Maka sebab tu aku datang tanya ni, sebab aku nak tahu, kerana aku juga nak jadi ahli syurga pada waktu tersebut.
Akhirnya kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata aku adalah sebagaimana orang yang lain, aku beramal macam orang beramal, cuma dia kata dua benda aku tak pernah langsung buat. Yang pertama, aku tidak pernah berhasad dengan mana-mana orang Islam, aku tak pernah berhasad dengki pada mereka. Satu. Dan yang kedua, dia kata aku tidak pernah bercakap bohong walaupun sekali seumur hidup. Aku tak pernah bercakap bohong walaupun sekali seumur hidup, aku tak pernah cakap bohong. Nampak? Disebabkan dia adalah orang yang jujur, orang yang benar, tak pernah cakap bohong, tak pernah berhasad dengki, tak pelik pun dia diangkat sebagai ahli syurga walaupun dia masih lagi hidup dekat dunia waktu tersebut. Siapa ni? Sa'ad bin Abi Waqqas. So jangan pelik lah kenapa dia dapat jadi calon ahli syurga. Memang orangnya adalah as-sadiq, orang yang amat-amat benar. Baik, kalaulah sahabat macam tu, sebab tu orang kata apa kehebatan Muhammad SAW? Kami nak tahu Ustaz pasal mukjizat. Mukjizat Nabi SAW yang paling besar adalah yang dimiliki oleh para sahabatnya. Maksudnya apa? Kalau tengok sahabat dia pun dah hebat, maknanya tak payah cerita lah pasal tu guru dia. Sahabat pun dah hebat. Itulah mukjizat Nabi SAW yang hebat sangat-sangat. Bagaimana dia mampu mengubah seorang ni daripada orang yang jahat, orang yang bengis, orang yang pendosa ni menjadi seorang yang amat hebat. Contoh Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang yang sampai ke tahap tidak pernah bercakap bohong walaupun sekali seumur hidup. Ini kehebatan mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. So, kalau sahabat begitu, bagaimana dengan as-sadiqul masduq, iaitu seorang insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang benar pada pertuturan, lagi dibenarkan iaitu pada wahyu yang diturunkan kepadanya. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquh fi batni ummih 40 yawman nutfah. Nabi SAW cerita tentang sains. Yang ni mukjizat Nabi juga ni. Dia mampu menceritakan benda yang orang tak tahu. Yang ni menunjukkan yang beliau adalah seorang Nabi. Dia bukan seorang doktor. Dia tak pernah pergi belajar mana-mana bidang perubatan pun. Tapi dia mampu bercakap cerita tentang dalam perut. Kalau bukan Allah yang memberitahu kepada Nabi SAW, macam mana Nabi tahu? La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bercakap ikut hawa nafsu, tetapi apa yang keluar daripada mulutnya adalah wahyu yang datang daripada Allah. So Nabi cerita, semua kamu ni, semua kita tak kira daripada mana kita datang. Daripada mana ni? Corok Tok Kun. Daripada mana ni? Lepak, Kampung Lepak. Pernah dengar Kampung Lepak? Kampung Lepak ni duduk area Belah Pinang sana tu. Saya pergi jumpa nama-nama kampung yang pelik. Kampung Lepak Kuda. Ya Allahu Akbar, nama teruknya nama kampung. Okey, baik. Daripada mana ni datang ni? Tak kira kampung mana pun. Kampung mana ni? Daripada Jeniang. Kampung apa? Kampung Kora. Dia Kampung Kora daripada Jeniang Sik. Okey, baik. So, semua kita, orang Melaka ke, orang Kedah ke, orang Arab ke, Bengali ke, Mak Saleh ke dia, daripada Burkina Faso ke, Utopia ke dia, semua mereka ni akan dikumpulkan penciptaannya kat dalam perut mak dia. Kat dalam mana ni? Kat dalam perut mak dia. 40 yauman, 40 hari. Okey, berapa hari ni? 40 hari. Nutfah. Dalam keadaan tu, nutfah tu apa dia? Nutfah ni iaitu dalam keadaan air mani. So air mani ni dia akan berada kat dalam perut ataupun rahim seorang ibu ni selama 40 hari. Proses pertama. Summa yakunu alaqatan misla zalik. Kemudian daripada nutfah ni dia bertukar. Tukar jadi apa pula? Kemudian dia bertukar menjadi alaqah. Apa dia alaqah ni? Orang terjemahkan sebagai segumpal darah yang tergantung kat dalam rahim mak dia ni selama 40 hari lagi. Baik. Cumanya saya nak tukarkan sedikit perkataan alaqah ni. Kat sini ada doktor tak? Saya angkat tangan kalau ada doktor. Ada doktor kat sini, bukan doktor PhD. Doktor perubatan. Tak ada. Ismail lu bukan doktor ke? Bukan. Baik, kalau kelas saya ada beberapa kelas yang lain, saya mengajar di Kelebang, ramai geng-geng doktor, kemudian yang selalu ikut kuliah malam saya pun ada doktor. Kalau ada doktor kita boleh tanya. Baik, sebenarnya alaqah, terjemahan alaqah ni bukan segumpal darah. Darah nak gumpal macam mana darah? Darah tak boleh gumpal. Okey. So darah ni benda yang cecair, macam mana nak gumpal darah tu tadi? Sebabnya para alim ulama kita orang dulu-dulu yang pertama dia pun tak pernah tengok dalam perut tu macam mana. Jadi sains membuktikan alaqah tu bukan segumpal darah. Tapi alaqah tu adalah satu benda makhluk yang Allah ciptakan selepas mani, maka jadi alaqah. Apa dia alaqah ni? Seorang saintis barat masuk Islam disebabkan perkataan alaqah ni. Macam mana masuk Islam?
Cerita dia ketika bersoal jawab dengan seorang saintis Islam lawan dengan saintis bukan Islam. Sembanglah dia orang. Cerita berkaitan tentang satu istilah. Nama istilah ni dalam istilah sains ni dia panggil, siapa tahu? Mula dengan huruf E. Embrio. Pandai. Oi, doktor belaka ni. Okey, kalimah embrio betul kata ejaan saya pun tak tahu tapi bunyi dia macam itulah. Embrio ni. Embrio. So dia pun tanya saintis Mak Saleh ni, dia kata pasal apa embrio ni panggil embrio? Okey, dia tanya saintis yang Mak Saleh ni, pasal apa embrio ni panggil embrio? Okey, kalau kita pun mau kena sepak guru tanya guru macam tu, dia kata jawab balik saintis, dia kata this is a stupid question. Dia kata ni soalan bodoh. Dia kata you can't ask me like that. Mana boleh tanya aku macam tu? Sebab apa? Dia kata embrio. Memang nama sains dia tu embrio. Iyalah aku nak tahu pasal apa nama embrio. Dia kata mana boleh tanya macam tu? Memang nama dia embrio. Memang tak ada jawapan lah sebab nama dia memang embrio. Tapi sebab apa nama embrio? Bila dia tak dapat jawab, kenapa orang tanya sampai bersungguh sangat nak tanya tentang embrio ni? Dia kata sebab dalam Islam ada perkataan dia. Dia pun kata, ialah kalau ada perkataan apa kaitan, sebab dalam Islam perkataan ni ada makna dia dan aku boleh ceritakan pada engkau. Sebab diceritakan dalam Al-Quran. Berapa dah masa Al-Quran ni 1400 tahun. Sekarang ni aku nak tanya pada engkau, Al-Quran dah cerita dah pasal. Dia kata tak, mustahil. Sebab istilah embrio ni tak sampai pun 1000 tahun pun. Tak sampai 1000 tahun lagi. Istilah dalam medik. Maknanya istilah yang baru diciptakan. Dia katakan tak, dia kata kami dalam Al-Quran dah 1400 tahun dah diceritakan tentang sifat embrio. Terkejut saintis tu, bawa buktikan. Dia pun baca dalam surah Fussilat. Huwallazi khalaqakum min turabin, summa min nutfatin, summa min alaqatin, summa yukhrijukum tiflan, summa litablughu ashuddakum, summa litakunu syuyuqa, wa minkum man yutawaffa min qabl, wa litablughu ajalan musamman wa la'allakum ta'qilun, huwallazi yuhyi wa yumiit, fa idza qada amran an yaqula lahu kun fayakun. Surah Fussilat. Baik, Allah dialah yang menciptakan manusia daripada tanah jadi setitis mani, kemudian jadi alaqah, embrio tu tadi. Baik, alaqah dalam Islam, dalam Al-Quran disebut embrio ni sebagai kalimah alaqah, alaqatun, alaqah. Baik, sekarang aku nak ceritakan dekat engkau tentang kalimah alaqah yang ada kat dalam Al-Quran kami ni tentang embrio. Dia kata alaqah ni adalah satu benda. Makna alaqah ni sesuatu yang tergantung dan melekat. Itu tergantung. Okey, tergantung dan melekat. Maksud perkataan alaqah ni, kalimah alaqah ni, iaitu perkataan bahasa Arab alaqah tu apa? Tergantung dan melekat. Kata saintis ni, dia kata tepat, dia kata perkataan yang dalam Al-Quran ni tepat dengan istilah embrio ni. Memang betul. Alaqah ni maksud perkataan alaqah, sebab dalam bahasa Arab ni semua perkataan ni ada nama dia, ada reason. Contoh, kalau kita katakan kereta dalam English car, C-A-R. Kenapa panggil car? Dia kata tak boleh tanya lah, memang nama dia car. Baik, dalam bahasa Arab pula sayyarah. Kenapa nama bahasa Arab sayyarah? Sayyarah tu sesuatu benda yang berjalan. Nampak beza bahasa Arab dengan English. Bahasa Arab ada reason. So, alaqah ni apa makna alaqah? Sesuatu yang tergantung dan melekat. Apa dia embrio? Sesuatu yang tergantung dan melekat. Al-Quran dah ceritakan tepat benda tersebut. Macam mana Nabi SAW tahu? Itulah dia Al-Quran. So perkataan tadi menunjukkan ketepatan bahasa Al-Quran ketika mendefinisikan sesuatu benda. So alaqah, satu benda yang berada dalam rahim seorang ibu, sainsnya panggil embrio, tetapi dianya adalah sesuatu benda yang melekat pada rahim. Sebab tu dia melekat pada rahim, itulah dinamakan dia sebagai alaqah. Itu perkataan alaqah. Baik, so kita sambung balik. Dah pukul 9-10 minit dah. Okey, walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, nanti kita sambung lah. Nanti kita sambung minggu akan datang. Okey, kalau ada apa soalan lah, baru alaqah tak habis lagi. Okey. Ada apa soalan nak tanya? Kalau ada lah. Tak ada tak ada. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi